terlampau banyak masa diperuntukkan untuk maths sahaja. Kalau bagi saya rasa setiap manusia ni ada kemampuan sendiri. Agak subjektif perkara ini. Mungkin cadangan saya adalah untuk memfleksibelkan tahap pembelajaran itu. Mungkin dulu ada yang mungkin lebih maju, mungkin boleh ajar yang lebih complicated lah. Yang senang tu mungkin kita mudahkan sedikit. Awak bagaimana? Saya menyokong sebenarnya silibus ini dipertingkatkan dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Sebab kalau kita lihat, kita tak boleh meletakkan 100% guru sahaja yang mengajarnya. Setuju. Contoh kalau misalnya kata ada anak-anak tu nak cerita pasal matematik kan, balik kat rumah, ibu bapa tak tahu nak jawab macam mana. Dia je tak besok pergi sekolah tanyalah cikgu. Jadi itu antara yang mungkinlah ibu bapa segelintir daripada ibu bapa yang mungkin tidak bersetuju tentang perkara itu. Tapi apapun, kita nakkan pandangan anda juga. Anda boleh tulis di Facebook, adakah anda bersetuju tentang silibus matematik untuk peredaran zaman sekarang ini. Jadi untuk waktu ini kita nak bersama dengan salah seorang daripada tetamu kita nak bercakap tentang silibus matematik sekolah rendah ini, adakah ianya relevan ataupun tidak. Kita bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan, Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Salam Fazli, Sofia. Doktor, terima kasih untuk meluangkan masa. Doktor, kongsikan sedikit apakah pandangan doktor. Ramai yang mengatakan sukar, ramai yang mengatakan tak boleh nak catch up dengan pembelajaran matematik masa kini. Pandangan doktor bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya gembira sebenarnya bila masyarakat bercakap soal pendidikan ni kan, supaya kita tahu bahawa masyarakat mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Itu perkara yang sangat baik sebenarnya dari segi perkembangan pendidikan negara. Kalau kita lihat di negara maju, memang ibu bapa akan selalu bercakap tentang pendidikan anak-anak. Jadi kita dah dapat dah dia punya water vibe tu. Itu satu perkara yang baik. Baik, berkaitan dengan isu silibus ni, sebenarnya ada dua isu, Sofia dan Fazli. Yang pertama, isu silibus berat ataupun tinggi, silibus tinggi. Yang keduanya adalah silibus yang padat. Ini dua isu yang berbeza. Dan kita kena memahami isu ni supaya ibu bapa lebih jelas apa yang sebenarnya perlu kita fahami. Yang disebut sebagai silibus tinggi itu, dia sesuatu yang subjektif. Apabila kita menyediakan sesuatu, menggubal sesuatu silibus, kebetulan saya pun terlibat juga dengan penggubalan banyak silibus di peringkat sekolah menengah rendah. Bila kita sediakan satu silibus tu, dia bukan kita bercakap perkara yang tinggi saja, dia juga ada perkara-perkara yang rendah ataupun mudah. Jadi kita kena lihat silibus tu satu package yang besar. Dia bukan hanya satu muka surat je. Tapi kalau kita tengok dalam media sosial, dia hanya mungkin satu muka surat je, screenshot yang kita ini tinggi kan. Tapi ada juga topik-topik yang rendah, yang mudah. Jadi kita ada kombinasi antara topik-topik yang mudah, yang senang dengan topik-topik yang sukar dan tinggi. Dia adalah satu kombinasi. Itu dari segi amalan penggubalan kurikulum ataupun silibus. Jadi kalau kita katakan silibus itu tinggi, dia bergantung kepada siapa pelajar dia, siapa guru dia. Itu yang pertama. Jadi maksud dia subjektif. Kita tak boleh tumpukan kepada yang tinggi saja, tapi ada juga silibus-silibus yang bertaraf ataupun dia punya level dia adalah aras dia adalah rendah. Baik. Yang menjadi isu kepada kita, yang patut kita fikirkan adalah silibus kita ni padat. Banyak. Itu memang betul. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, negara-negara kawasan kita ataupun serantau kita ataupun negara yang maju, kita memang nampak secara jelas topik kita ataupun kandungan kita terlalu banyak kita berikan pada murid-murid kita. Contohnya saya ambil matematik tahun 1 ni anak-anak baru umur 7 tahun, kita sediakan 8 bab. Kita sediakan dalam 8 bab tu kita pecahkan, dia akan jadi 32 topik. Daripada 32 topik tu kita pecahkan lagi kepada perkara yang mereka kena capai yang kita panggil sebagai standard pembelajaran kepada 56 bahagian. Patutnya kalau kita lihat kepada kandungan tu memang sangat berat. Yang sebenarnya tidak sesuai sebab peringkat sekolah rendah, terutamanya tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni, kita nak bagi kemahiran pada dia. Bila kita nak bagi kemahiran, murid-murid ni perlukan masa yang lebih panjang untuk dia meningkatkan kemahiran dia. Jadi kalau kita ada masa yang banyak, sebab kandungan kita terlalu banyak yang kita nak sampaikan, apa yang berlaku akan ada murid-murid yang tercicir, yang tak sempat nak memahirkan diri mereka. Jadi perkara yang harus kita selesaikan dalam silibus ini adalah kandungan tu tak boleh berat. Kita kena pilih. Misalnya saya bagi contoh, kalau kita tengok di tahun 1 matematik, murid-murid di bab 8 kena belajar tentang statistik dan kebarangkalian.
kena baca graf. Murid-murid darjah 1 ni umur 7 tahun kena belajar baca graf, piktograf. Saya pun kita pun rasa berat benda tu. Sebab tu ada ibu bapa yang mengeluh. Memang saya akui, tapi keluhan itu kita kena fokus kepada terlalu banyak yang kita nak berikan pada murid-murid kita pada tahun-tahun yang awal persekolahan. Kita sebenarnya sepatutnya meningkatkan kemahiran mereka, bukannya memberi terlalu banyak kandungan pembelajaran. Ya, tadi doktor ada bercakap tentang silibus matematik ini terlalu padat dan juga terlalu tinggi. Jadi saya boleh katakan dekat sini mungkin harus diberikan masa yang mungkin agak panjang juga, ataupun mungkin boleh diberi tambahan masa untuk kita nak memfokuskan kepada subjek matematik ini. Bagaimana pandangan doktor? Ya, betul. Saya setuju. Kita sekarang ni kalau kita nak jadual waktu mingguan, kita ada bukan 2 jam setengah saja untuk matematik ni. Sebab apa? Sebab kita ada banyak sangat subjek yang kita nak sampai kepada murid. Jadi bila terlalu banyak subjek, bila kita pecah-pecahkan, kita hanya ada 2 jam setengah saja untuk matematik. Kalau 2 jam setengah, murid-murid kita ni pelbagai aras, ada yang sangat ke depan, ada yang belakang. Betul. Jadi cikgu ni dalam kelas dia tu ada 45 murid kadang-kadang, ada ramai. Jadi adalah sangat sukar untuk guru meningkatkan kemahiran murid dalam keadaan murid yang ramai, silibus yang padat. Kemudian dia perlu menyampaikan pembelajaran dia itu dan memastikan kemahiran-kemahiran asas ni dikuasai oleh murid. Ini penting ni sebab kemahiran asas ni dia tak boleh pilihan, dia tak ada pilihan. Kalau kita naik ke peringkat yang lebih tinggi, dia ada option. Sama ada kita nak lebihkan atau kurangkan, itu bergantung pada murid lah, motivasi. Tapi di peringkat asas ni, 3M ni, membaca, menulis, mengira ni, tidak ada option. Semua murid tanpa kecuali mesti menguasai kemahiran asas yang baik. Jadi tugas guru, tugas Kementerian adalah untuk memastikan bahawa setiap murid menguasai 3M, dan salah satu punca yang menyebabkan murid kita ketinggalan disebabkan oleh terlalu banyak perkara yang mereka nak sumbat pada waktu sekolah rendah. Betul, atau tahun satu. Doktor, saya percaya ramai sebenarnya ibu bapa yang ingin memainkan peranan, yang perlu menerapkan satu kepercayaan bahawa maths is fun, maths is great. Kan? Jadi bermula dari rumah, dan bagaimana ibu bapa sebenarnya boleh memainkan peranan supaya kita boleh seiring dengan perkembangan silibus seperti ini, dan supaya anak kita boleh berterusan sukakan subjek dan silibus itu daripada terus give up pada satu ketika di mana kalau tercicir seorang kanak-kanak itu takut dia terus tak nak belajar. Macam mana kita nak main peranan di rumah, doktor? Betul. Saya setuju. Kalau ibu bapa tak merapatkan diri dia dengan pembelajaran anak-anak dengan matematik, sains, memang anak-anak akan rasa jauh lah sebab dia tak ada orang yang menyokong dia kat rumah. Di sekolah tu kita minta guru sokong, tapi kita kena faham, guru tu bila dia mengajar, dia ada 45 murid dalam satu kelas. Dia tak sempat nak tengok seorang kan. Jadi tempat yang terbaik ataupun orang yang terbaik untuk membantu murid-murid kita seronok dengan subjek adalah ibu bapa. Jadi mau tak mau, ibu bapa perlu menguasai juga asas-asas perkara-perkara asas dalam ilmu matematik, sains dan sebagainya. Tapi kita dengar dalam media sosial ibu bapa mengeluh kan. Memang maksudnya ibu bapa mahu membantu. Tapi kita lihat ada ibu bapa yang mengeluh. Ada bahagian-bahagian yang sangat suka yang mereka tak dapat kuasai. Jadi pada saya, inilah tempat di mana PIBG memainkan peranan kan. Kalau kita tengok PIBG ini bukan setakat menganjurkan hari tahunan sekolah, hari sukan ataupun buat program, tetapi juga membantu ibu bapa untuk sedikit menguasai ataupun memahami apa yang sedang berlaku dalam silibus sekolah kita. Sebab itu saya rasa peranan PIBG lah yang akan memberi sedikit kebaikan kepada ibu bapa. Kita tak boleh nak harapkan sekolah. Betul, saya setuju. Kalau sekolah kita, ibu bapa serah semua pada sekolah, dengan keadaan murid kita yang ramai, silibus yang berat, cikgu kena kejar sukatan supaya habis akhir tahun, kita akan dapati ramai murid-murid kita akan rasa tak seronok untuk ke sekolah. Jadi saya harap dalam dunia baru pendidikan ni, kalau kita lihat di negara maju, PIBG mereka sangat aktif, sangat terlibat dengan sekolah. Ibu bapa datang ke sekolah tu dulu, zaman saya sekolah dulu, ibu bapa bila dipanggil ke sekolah, takut ibu bapa, tidur malam tak boleh. Tak lena dia, esok tak kena pergi sekolah kan, jumpa guru. Tapi hari ni, hubungan tu kita kena rapatkan. Apa datang ke sekolah bukan sebab anak dia buat salah, tetapi bagaimana dia nak bantu anak dia di rumah. Jadi ibu bapa dan guru-guru boleh duduk, bincang, dan itu akan meningkatkan lagi hubungan antara sekolah dengan ibu bapa
Yang untungnya adalah anak-anak kita. Betul. Jadi semua pihak harus berganding bahu, bukan saja guru-guru, ibu bapa, malahan kuasa PIBG itu juga penting dalam nak memajukan pemikiran anak-anak tentang matematik. Okey, kita nak bercakap tentang mungkinlah perubahan-perubahan yang dibuat oleh sistem pendidikan dalam Malaysia ini mengikut kepada peredaran zaman sekarang, mengikut teknologi sekarang. Jadi kita tak nak macam ke belakang lah, kita kena bergerak seiring dengan teknologi. Dan ada segelintir daripada pandangan masyarakat mengatakan bahawa pelajar-pelajar sekarang ini tak macam pelajar-pelajar dulu. Pelajar 90-an, 80-an, dia punya idea pemikiran lebih advance. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini pula? Baik, kita ada dua keadaan. Satu, bila kita sebut kita menyediakan pendidikan untuk peringkat kerajaan, kerajaan menyediakan pendidikan percuma ataupun pendidikan awam ni, public education ni, dia mesti memberikan yang terbaik untuk semua murid-murid. Maksudnya, apakah perkara yang paling asas yang mesti disampaikan kepada murid? Itu tugas kerajaan untuk menyediakan pendidikan yang dianggap sebagai public education. Tetapi ada perkara-perkara yang menjadi pilihan pada ibu bapa. Misalnya ibu bapa nak anak dia belajar muzik, anak dia belajar tarian, anak dia belajar komputer dan sebagainya. Itu pilihan. Jadi peranan pendidikan yang besar ataupun yang mass ini adalah untuk memastikan semua anak-anak menguasai 3M di peringkat sekolah rendah. Itu sahaja. Kalau kita tambah terlalu banyak dalam kurikulum, tak semua murid-murid mahu semua perkara. Setiap murid ada kepelbagaian dia. Fadli mungkin minat lain, Sofia mungkin minat lain, saya mungkin minat lain kan. Jadi itu adalah pilihan. Tetapi apakah perkara yang kita tiga mesti kuasai? 3M. Yep. Jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris itu wajib dikuasai untuk kebaikan depan. Mencari titik penyelesaian untuk semua itu adalah satu cabaran yang besar. Saya percaya kalau kita semua bergabung tenaga kan doktor, kita boleh mencapai sesuatu yang lebih bagus dan lebih kondusif lagi untuk perkembangan anak kita dan jaga masa panjang. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor sudi meluangkan masa dan memberikan kita ialah satu pemahaman untuk kita buka mata sebagai ibu bapa ni pun kena main peranan juga. Kita jumpa dengan cikgu, kita usulkan bagaimana untuk memperbaiki silibus pembelajaran kita. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Dr. Anwar Ahmad, pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM.